Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Riza Atik Abdullah. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan laporan akhir saya bagi kursus kepimpinan abad ke-21. Pertama sekali, saya akan menceritakan tentang wawasan peribadi saya. Setiap individu pasti mempunyai wawasan atau matlamat hidup di dunia ini. Dengan adanya wawasan yang diletakkan di dalam diri setiap orang, hal ini dapat memudahkan mereka untuk mencapai suatu perkara atas wawasan yang telah dihasratkan dan tidak mudah berputus asa dalam kehidupan. Oleh itu, dalam menuju ke arah menjadi seorang pelajar dan Muslim yang cemerlang, saya juga mempunyai wawasan peribadi yang akan membantu saya menjadi seorang yang berjaya pada masa akan datang. Wawasan utama dalam hidup saya ialah saya akan berusaha bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu demi mengejar cita-cita saya untuk menjadi seorang penganalisis kewangan yang berjaya. Sebagai seorang penghafaz Al-Quran, saya akan memastikan sistem kewangan di Malaysia bersumberkan Al-Quran dan hadis sepenuhnya sekaligus membaik pulih ekonomi negara kita. Seterusnya, dalam usaha untuk mencapai cita-cita ini, saya telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh utama kerana baginda sangat menitik beratkan sikap amanah dalam segala transaksi. Hal ini telah menyuntik semangat ke dalam diri saya untuk memastikan ekonomi Malaysia bebas daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Contohnya riba dan gharar. Oleh itu, saya perlulah menumpukan segala tenaga dan perhatian saya untuk menyempurnakan pembelajaran supaya saya dapat mencapai matlamat hidup yang telah ditetapkan oleh diri saya sendiri. Sepanjang menjalani kursus ini, saya telah memilih 5 sifat kepimpinan yang boleh membina diri saya. Yang pertama ialah sifat pemimpin yang adil. Persoalannya, bagaimanakah sifat pemimpin yang adil boleh membina kepribadian saya? Pertama sekali ialah saya dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan semua orang dan mendapatkan kepercayaan mereka kerana apabila menjalankan tugas dengan adil, orang akan lebih suka untuk berurusan dengan saya dan percaya bahawa saya bertindak dengan wajar. Selain itu, saya akan mendapat kesejahteraan emosi kerana saya tahu bahawa saya telah bertindak dengan benar dan tidak bersikap berat sebelah. Seterusnya, saya juga akan lebih berfikiran terbuka kerana saya akan cuba mendengar pendapat semua orang dan mengaplikasikan semua pendapat tersebut dalam penyelesaian masalah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Iaitu bermaksud apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil. Antara salah satu tokoh Islam yang dikenali dengan keadilannya apabila memimpin ialah Umar bin Abdul Aziz. Beliau merupakan seorang pemimpin yang terkenal dengan keadilannya dalam sejarah Islam. Sebagai contoh, beliau telah mengalihkan semula harta kekayaan negara kepada rakyat yang memerlukan. Seterusnya, Umar bin Abdul Aziz juga telah memastikan hak rakyat dilindungi dan cukai dikenakan secara adil bagi menggantikan cukai jizyah. Dan akhir sekali, beliau juga telah menetapkan standard etika bagi pelantikan gubernur dengan hanya melantik orang-orang yang adil dan kompeten. Sifat kepimpinan yang kedua ialah pemimpin yang berpengetahuan luas. Sifat kepimpinan ini dapat membina diri saya kerana seseorang yang berpengetahuan luas akan berjaya membuat keputusan yang bijak. Keputusan yang dibuat adalah lebih baik dan berinformasi serta dapat meminimumkan risiko kegagalan. Selain itu, saya juga dapat merangsang pemikiran kreatif dan inovatif. Kesannya, saya dapat mewujudkan cara baharu yang lebih kreatif dalam menyelesaikan sesuatu masalah serta mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang. Di samping itu, saya juga dapat mempelajari kemahiran penyesuaian sosial dan salah satunya ialah dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu. Berikut merupakan contoh-contoh pemimpin yang berpengetahuan luas. Yang pertama ialah Nabi Sulaiman AS. Allah telah menganugerahi baginda kebijaksanaan sejak kecil lagi. Nabi Sulaiman AS juga merupakan raja bagi kerajaan Bani Israel yang mampu memimpin rakyatnya dalam kalangan manusia, para jin dan haiwan-haiwan. Yang kedua ialah Sultan Zainal Abidin yang ketiga yang merupakan Sultan Terengganu yang ke-12. Baginda merupakan seorang yang adil, warak dan bijaksana. Baginda merupakan seorang yang mencintai ilmu dan telah berguru dengan ramai ulama dan guru untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Sifat kepimpinan yang seterusnya ialah seorang pemimpin yang berani. Terdapat beberapa manfaat positif apabila saya menerapkan sifat berani dalam diri saya apabila memimpin sesuatu perkara. Antaranya ialah berani mengambil risiko, iaitu lebih cenderung untuk mencuba hal-hal baru yang tidak takut akan kegagalan. Selain itu, saya akan berani menegakkan kebenaran dengan menunjukkan komitmen terhadap nilai etika dan moral.
Seterusnya, saya dapat menjadi contoh dan sumber inspirasi kepada orang lain, lalu mendapat penghormatan dan pengiktirafan daripada orang ramai. Pemikiran saya juga akan menjadi lebih matang yang akan menyebabkan saya mempunyai kesedaran diri yang tinggi dan mampu untuk mengawal emosi. Antara salah seorang pemimpin Islam yang berani ialah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pemerintah agung ini berjaya membebaskan kota Baitul Maqdis dan menentang tentera Salib. Salahuddin Al-Ayyubi seorang yang bercita-cita tinggi serta memiliki visi dan misi yang jelas. Bukan itu sahaja, strategi peperangan yang dicipta oleh Salahuddin Al-Ayyubi juga mengikut cara Rasulullah SAW. Keberaniannya bukan sahaja dalam peperangan, tetapi juga dalam tindakannya yang bijak dan adil ketika berunding dengan musuh. Sifat kepimpinan yang keempat ialah sifat seorang pemimpin yang kuat beribadah dan sabar. Sifat seorang pemimpin yang kuat beribadah dan sabar ini dapat menjadikan saya mampu mengawal emosi semasa menghadapi situasi yang mencabar. Selain itu, sifat ini mampu meningkatkan kekuatan mental dan rohani. Hal ini dapat menjadikan saya tidak mudah berputus asa dalam apa jua rintangan yang akan datang. Seterusnya, saya akan mendapat ketenangan dalam hidup sekaligus dapat meningkatkan kualiti hidup secara keseluruhan. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan salah seorang pemimpin Islam yang kuat beribadah serta mempunyai tahap kesabaran yang tinggi. Baginda seorang yang rajin beribadah pada malam hari dan berpuasa di siang hari. Nabi Zulkifli telah dipilih untuk menjadi raja, namun keputusan tersebut telah mendapat tentangan daripada rakyat. Berkat kesabaran dan ketabahan Nabi Zulkifli, baginda tetap memberikan layanan yang baik kepada rakyat hingga pada akhirnya satu demi satu pemberontakan dapat dipadamkan. Sifat kepimpinan yang terakhir ialah sifat pemimpin yang memberi teladan yang baik. Memberi teladan yang baik dapat menjadikan saya sebagai seorang yang mempunyai motivasi peribadi yang tinggi dan dapat mendidik generasi yang akan datang supaya mereka menjadi manusia yang penuh kebaikan. Seterusnya, apabila saya memberikan teladan yang baik kepada orang ramai, hal ini dapat menuntut jiwa yang pengasih dan bersikap lemah lembut. Saya juga akan mengucapkan perkataan yang baik sahaja kerana malu untuk berkata-kata kesat. Nabi Muhammad merupakan contoh terbaik sebagai seorang pemimpin Islam yang memberikan teladan yang baik. Rasulullah SAW telah dijadikan idola oleh seluruh umat Islam kerana baginda telah menunjukkan kemahiran diplomatik yang tinggi yang mengutamakan keamanan dan kerjasama. Selain itu, baginda mengajak para sahabat untuk mendalami ilmu agama sama ada melalui pengajaran secara langsung dan juga mengambil iktibar daripada kisah umat terdahulu. Nabi Muhammad SAW telah menjadi contoh yang baik bagi para sahabat dalam aspek ibadah, percakapan dan rutin harian seperti gaya pemakanan dan cara pemakaian baginda. Sebagai umat Islam, kita haruslah menjadikan pemimpin-pemimpin Islam sebagai inspirasi dan contoh. Dengan mencontohi kepribadian mulia pemimpin Islam, kita dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Contohnya nilai keadilan, keberanian, kesabaran dan lain-lain. Kesannya, kita dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia yang bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Oleh itu, jelaslah bahawa pemimpin Islam layak dijadikan idola oleh semua umat Islam agar kita dapat bersatu dalam visi dan misi yang sama untuk kemajuan dan kebaikan bersama. Sekian sahaja laporan akhir daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.